Oke, sebelum tu izinkan saya perkenalkan diri dulu. Hari ini sesi kelas online Tans bersama saya, Tutor Kamal, untuk subjek sejarah tingkatan 4 KSSM. Alright. Dan seperti yang diwar-warkan melalui poster Tans, kelas hari ini kita akan fokuskan kepada topik yang begitu menarik untuk dibincangkan, iaitu bab 8 pilihan raya. Okey, jadi semua sudah bersedia untuk belajar subjek sejarah tingkatan 4 KSSM. So, sebelum kita start kita punya pembelajaran, diharap semua kita boleh belajar sama-sama. Kamu boleh buka buku apa yang ada, buku rujukan, buku teks, dan dengan nota kamu semua sekali lah. Okay? Kita belajar sama-sama. So, bab 8 pilihan raya ni adalah bab yang menarik untuk kita bincangkan. So, cikgu rasa mesti kamu excited untuk belajar sebab mungkin sebelum ni kamu pernah dengar tentang pilihan raya, tapi kamu mungkin tidak tahu proses dia macam mana. Kamu tidak tahu macam mana sejarah dia, sejarah pilihan raya. Apa proses pilihan raya yang pertama. Okay, so malam ni kita akan bincangkan sedikit tentang sejarah pilihan raya yang pertama di Malaysia dan pilihan raya maksud dia lah. Okay, macam mana proses pilihan raya ni berlaku. Okay, sebelum tu untuk sesiapa yang baru join, dialu-alukan untuk like dan share kepada kawan-kawan yang berada dalam tingkatan 4 sekarang ni. Share kepada kawan-kawan kamu, kepada classmate kamu, okay, yang berada dalam tingkatan 4 supaya kita dapat belajar sama-sama. Okay? Supaya ilmu ni kita dapat manfaatkan. Okay, so jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk komen, untuk sebarang persoalan, dan sesiapa yang baru saja menonton dan yang belum menyertai kelas online Tans, kamu boleh menyertai kelas online kami. Kamu boleh berhubung melalui tim kami di WhatsApp ataupun di Facebook. Kamu boleh messenger secara personal. Kalau di WhatsApp, kamu boleh berhubung secara terus melalui talian 0128155042. Okay, 0128155042. Alright. So, pilihan raya, bab 8 pilihan raya. Pertama sekali, okay, kita perlu tahu definisi dah. Okay, kita perlu tahu konsep pilihan raya. Okey, seperti yang cikgu tulis di sini, pilihan raya bermaksud suatu proses memilih wakil rakyat untuk memerintah pada peringkat negeri ataupun peringkat persekutuan. Okey. Jadi di sini cikgu highlightkan negeri dan juga persekutuan. Dia ada dua peringkat lah. Satu peringkat negeri dan juga satu peringkat persekutuan. Okey. Proses memilih wakil rakyat. Okey, kamu pernah dengar suatu istilah oleh rakyat untuk rakyat. Okey, oleh rakyat untuk rakyat. Jadi proses pilihan raya ni adalah selari dengan apa yang kita amalkan. Okey, ciri pentadbiran yang diamalkan di Malaysia iaitu ciri sistem demokrasi berparlimen. Okey, demokrasi ni maksudnya suatu proses, okey, proses pemerintahan yang diketuai oleh rakyat. Macam kita lah, kita ada Perdana Menteri kan. Perdana Menteri kita tu adalah rakyat biasa. Okey, kita yang pilih. Okey, itu maksudnya oleh rakyat untuk rakyat. Untuk apa kita pilih wakil rakyat tu? Untuk kita juga. Okey, itu maksudnya untuk rakyat. Okey, jadi kita pilih rakyat itu melalui proses pilihan raya. Kamu semua pernah dengar kan proses pilihan raya yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Setiap 5 tahun sekali kita mesti akan kecoh lah, negara kita akan kecoh. Bukan kecoh sebab apa, tapi negara kita dalam keterujaan untuk mendapatkan suatu kerajaan yang baru lah macam tu. Okay? Dan kalau kita boleh tengok di sini, di nota juga, pilihan raya ni dipertanggungjawabkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya.
Okey, dipertanggungjawabkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya ataupun nama ringkas dia SPR. Okey, SPR ni kamu setiap kali pilihan raya menjelang kamu mesti akan dengar nama dia Suruhanjaya Pilihan Raya ataupun SPR. SPR ni lah yang bertanggungjawab untuk menguruskan dari awal proses pilihan raya ni hingga akhir proses pilihan raya, dari proses penamaan calon, dari proses mengundi sehinggalah mengutip undi pun pilihan SPR yang lakukan. Okey. So kamu ingatlah pilihan raya mesti SPR. Alright. Okey, kalau pilihan raya di Malaysia ni secara umum dia, secara general, pilihan raya kita ni ada dua. Okey, mesti ingat dia ada dua. Yang pertama, pilihan raya umum ataupun yang kita kenali selalu PRU lah. Nama singkatan dia PRU, pilihan raya umum yang diadakan 5 tahun sekali. Pilihan raya umum ni lah yang kita selalu setiap 5 tahun tu adakan. Okey, kenapa nama dia pilihan raya umum? Kerana pilihan raya ni dia memang wajib. Okey, setiap 5 tahun kita akan bertukar lah. Okey, bertukar pemerintah, bertukar kerajaan macam tu. Kita akan tengok siapa yang menang. Okey, mereka akan bertanding dan kita akan tengok wakil rakyat mana yang menang. Adalah beberapa parti yang akan bertanding. Jadi parti mana yang menang semasa pilihan raya tu, mereka yang akan menjadi wakil rakyat. Alright. Dan itu pilihan raya umum. Kedua adalah pilihan raya kecil ataupun PRK. Pilihan raya kecil ni kita jarang-jarang dengar sebab dia jarang-jarang diadakan lah. Okay, dia hanya diadakan bila ada situasi khusus yang berlaku. Macam contoh berlaku kematian, berlaku peletakan jawatan. Okay, kematian siapa? Kematian wakil rakyat yang bertanding tu. Okay, bukan wakil rakyat yang bertanding. Kematian wakil rakyat yang sudah menjadi calon di kawasan tu. Okay, ataupun kalau lagi secara detail dia, kematian ahli Dewan Undangan Negeri lah. Okay, ataupun wakil rakyat tu sudah meletakkan jawatan ataupun dia telah dilucutkan jawatan lah. Ada beberapa sebab macam mana dorang boleh dilucutkan jawatan. Mungkin dorang muflis, okay, terlibat dengan kegiatan jenayah, contoh dia. Alright. So itu adalah pilihan raya kecil. Ini secara umum je, okay. Ini maksud pilihan raya secara umum. Okay. Dan kamu perlu tahu sejarah pilihan raya di Malaysia. Okay, pilihan raya umum yang pertama di Persekutuan, di Persekutuan Tanah Melayu, kita kenali sebagai pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan. Okay, pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan yang diadakan pada tahun 1955. Okay, so be alert. Okay, kamu kena take down. Pilihan raya umum yang pertama ni maksud cikgu adalah pilihan raya umum pertama yang dilakukan di Persekutuan Tanah Melayu, okey? Yang diadakan di Persekutuan Tanah Melayu, bukan di Malaysia. Okey, kerana apa? 1955 ni Malaysia belum lagi ada. Okey, Malaysia dibentuk pada tahun 1963. Okey, jadi 1955 ni kita baru ada persekutuan, Persekutuan Tanah Melayu. Belum lagi Sabah dan Sarawak join menyertai Tanah Melayu untuk membentuk Malaysia. Okey, jadi ini adalah pilihan raya yang pertama di Persekutuan Tanah Melayu. Pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Alright. Okay, so ini adalah secara umum lah maksud pilihan raya. Kamu sudah tahu kan apa maksudnya? Iaitu proses memilih wakil rakyat untuk memerintah pada peringkat negeri ataupun persekutuan. Okay, so kita Malaysia ni kita ada dua peringkat. Okay, pentadbiran kita ada dua peringkat, sama ada peringkat negeri dan juga peringkat persekutuan. Peringkat negeri ni macam contoh Sabah. Okay, Sabah yang akan uruskan, kerajaan Sabah sahaja yang akan uruskan. Kalau persekutuan ni bahagian persekutuan yang akan uruskan. Persekutuan ni yang berada di Semenanjung lah. Kalau macam yang berada di Sabah, kerajaan Sabah yang akan uruskan untuk negeri dia saja. Tapi persekutuan ni dia akan uruskan, melibatkan lagi luas lah. Okay, melibatkan apa-apa yang besar, persekutuan yang urus. Okay, kalau macam negeri pun, negeri dia ada certain parts, okay, dia akan uruskan negeri dia. Tapi kalau macam ada beberapa situasi, dia still akan rujuk persekutuan. Jadi maksudnya persekutuan lagi berkuasa lah juga. Kita boleh
cakap dia macam tu. Persekutuan lagi besar daripada negeri dari segi kuasa dia. Okay? So, kamu perlu ingatlah dia ada dua peringkat iaitu negeri dan juga peringkat persekutuan. Boleh? Okay. So, ini secara umum maksud pilihan raya. Diharap kamu boleh faham. Okay? Untuk lagi lanjut ataupun kalau kamu tidak faham, kamu boleh tanya soalan. Okay? Kamu boleh tanya soalan di ruangan komen. Boleh? Alright, kita pergi kepada yang seterusnya iaitu proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan. Okay, proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Ini yang macam cikgu cakap tadi, pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan ni adalah pilihan raya yang pertama di mana? Di Persekutuan Tanah Melayu. Okay, yang pertama di Persekutuan Tanah Melayu, bukannya di Malaysia, tapi di Tanah Melayu. Okay, yang kita kenali sebagai pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan. Okay, di sini kita akan tengok proses dia. Okay, terdapat 7 proses lah. Okay, 7 proses. Ini yang pertama. Okay, yang pertama di persekutuan. Dia ada 7 proses. Kita tengok 7 proses tersebut. Okey, proses yang pertama. Macam mana pilihan raya yang pertama di Tanah Melayu ni diadakan? Okey, penubuhan Suruhanjaya, penentuan sempadan kawasan. Okey. So, kamu perlu ingatlah semasa pilihan raya yang pertama ni diadakan di Tanah Melayu, belum ada lagi SPR yang cikgu mention tadi. Belum ada lagi Suruhanjaya pilihan raya yang bertanggungjawab untuk pilihan raya. Okey. SPR ni dia kemudian, kemudian baru ditubuhkan. Jadi masa pilihan raya yang pertama dia tiada. Tapi dia ada Suruhanjaya penentuan sempadan kawasan. Dia tiada ada, dia orang belum ada lagi Suruhanjaya yang khas untuk mempertanggungjawabkan proses pilihan raya. Tapi dia ada Suruhanjaya penentuan sempadan. Dan Suruhanjaya penentuan sempadan kawasan ni dia hanya bertanggungjawab untuk apa? Untuk menentukan sempadan kawasan. Kawasan apa? Kawasan yang bertanding. Macam contoh, kawasan Putatan. Diorang akan tentukanlah contoh, nama daerah Putatan. Daerah Putatan ni Suruhanjaya penentuan sempadan kawasan yang akan tentukan sempadan Putatan dari mana ke mana. Untuk tahulah zon dia. Pengundi Putatan ni dari mana ke mana. Sebab proses pilihan raya ni penting. Penting untuk tahu sempadan kawasan. Macam contohlah Pekan Putatan, kawasan-kawasan yang macam tu. Alright? Itu adalah proses yang pertama. Kedua, rang undang-undang diluluskan, iaitu berlaku pada Ogos 1954. Kenapa rang undang-undang ni penting? Rang undang-undang ni adalah bagi menentukan supaya proses pilihan raya ni mengikut apa yang ditetapkanlah, apa yang ditetapkan oleh perlembagaan. Supaya dia ada suatu penetapan lah. Supaya proses pilihan raya ni berjalan dengan lancar. Yang ketiga, pendaftaran pengundi. Pada tahun 1954 juga pada bulan Oktober. 2 bulan kemudian, pengundi boleh sudah mendaftar sebagai calon undi. Dan syarat-syarat pengundi. Kita tengok di sini syarat-syarat pengundi. Bagaimana seorang tu boleh layak untuk menjadi seorang pengundi? Antara syarat dia adalah seseorang tu perlulah menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Contoh, dia dari Sabah. Bolehkah dia jadi pengundi di Tanah Melayu? Tidaklah. Sebab mereka yang berasal dari Sabah, dia tidak valid, dia tidak legit menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Hanya yang berada di Tanah Melayu saja boleh dikira sebagai pengundi di Persekutuan Tanah Melayu. Alright? Kedua, dia mestilah berumur 21 tahun dan ke atas. Dia mestilah berumur 21 tahun dan ke atas. Jadi, di bawah 21 tahun, dia tidak layak untuk dikira sebagai pengundi. Mesti berumur 21 tahun dan ke atas. Boleh? Ketiga, syarat yang ketiga adalah seseorang itu mestilah tinggal di Persekutuan Tanah Melayu dalam tempoh 6 bulan sebelum mengundi. Tinggal di Persekutuan Tanah Melayu dalam tempoh
6 bulan sebelum mengundi. Okey, jadi kalau yang macam dalam tempoh 6 bulan sebelum mengundi itu, dia tinggal di luar kawasan Persekutuan Tanah Melayu, dia tidak dikira ataupun dia tidak sah untuk menjadi seorang pengundi bagi pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan ni. Okey, macam contohlah, dia tinggal di luar daripada kawasan persekutuan. Okey, luar kawasan persekutuan ni kamu ingat je lah, kawasan persekutuan ni di kawasan Semenanjung Malaysia saja. Okey, di Tanah Melayu lah pada masa tu. Belum Sabah dan Sarawak belum join. Okey. Jadi mereka yang tinggal di luar kawasan Persekutuan Tanah Melayu semasa sebelum 6 bulan mengundi itu, mereka tinggal di luar kawasan, mereka tidak layak ataupun mereka tidak boleh dianggap sebagai pengundi yang sah. Okey, boleh faham? So ini adalah syarat yang ditetapkan pada zaman tersebut. Okey, pada pilihan raya yang pertama di Persekutuan Tanah Melayu itu. Okey. Yang keempat, proses dia adalah proses penamaan calon. Tahu proses penamaan calon? Proses penamaan calon ni di sinilah, okey, kita akan tentukan calon mana yang layak untuk bertanding bagi pilihan raya. Okey, ini nama dia proses penamaan calon. Okey, ada sudah di finalize calon-calon yang layak, dia akan kena tengoklah dia dari segi requirement dia sama ada dia betul-betul layak, dan bila dia sudah di-assess, dinilai, barulah dia akan dinamakan sebagai calon. Inilah nama dia proses penamaan calon. Okey, dia perlu melepasi beberapa syarat untuk menjadi calon yang layak untuk bertanding dalam pilihan raya. Okey, kita tengok apa syarat dah. Syarat untuk menjadi calon pilihan raya. Okey, syarat untuk menjadi calon pilihan raya adalah yang pertama, dia perlulah merupakan warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Orang yang mahu menjadi calon, orang yang mahu bertanding, dia perlulah merupakan warga negara Persekutuan Tanah Melayu. So, orang luar tidak boleh bertanding. Kedua, sama juga, dia mestilah berumur 21 tahun dan ke atas. Okey? Berumur 21 tahun dan ke atas. Di bawah 21 tahun, dia tidak boleh. Okey? Dia tidak layak untuk menjadi calon. Ketiga, okey, tinggal di Persekutuan Tanah Melayu dalam tempoh 12 bulan sebelum penamaan calon. Okey, telah tinggal di Persekutuan Tanah Melayu dalam tempoh 12 bulan sebelum penamaan calon. Sebelum penamaan calon yang diadakan, macam contohlah bulan Jun kan. Okey, bulan Jun 1955 diadakan penamaan calon. 6 bulan sebelum tu dia perlu berada di Tanah Melayu. Okey, dia tidak boleh di luar kawasan lah. Macam contoh tiba-tiba dia ada urusan, dia pergi ke luar negara untuk tempoh beberapa bulan. Tidak boleh, sebab dalam tempoh 6 bulan sebelum penamaan calon, contoh dia sebelum bulan Jun, dia perlu ada di Tanah Melayu. Okey, itu adalah syarat yang ditetapkan. Okey? Alright. So, itu proses yang keempat. Proses yang kelima, kempen pilihan raya. Okey, so kita sudah ada calon lah. Okey, kita sudah ada calon. Jadi, calon-calon yang sudah layak untuk bertanding jadi calon dalam pilihan raya, mereka akan berkempen. Tahu kempen? Kempen ni diorang akan mempromosikan parti mereka lah. Diorang akan mempromosikan diri mereka supaya rakyat akan undi. Okey, diorang akan berkempen. Kalau kamu tengok kan, macam selalu musim-musim pilihan raya, ramai calon-calon, diorang akan turun padang. Okey, diorang akan turun padang, diorang akan bertemu dengan rakyat supaya diorang dapat sokongan daripada rakyat. Okey. So, itulah maksudnya. Diorang akan berkempen pilihan raya selama 45 hari. Mereka diberikan selama 45 hari untuk berkempen. Okey, tapi ingat, kempen ni dia ada syarat yang perlu diikut. Calon-calon ni, kalau diorang mau berkempen, diorang perlu ada syarat yang telah ditetapkan untuk diikut. Diorang tidak boleh berkempen secara sesuka hati mereka. Diorang tidak boleh macam untuk mempromosikan diri mereka, diorang tidak boleh menjatuhkan pihak lawan, pihak yang mereka bersaing tu. Okey, diorang perlu berkempen secara sihat. Itu maksudnya. Mereka perlu berkempen secara sihat. Okey, keenam, barulah proses mengundi. Okey, proses yang ditunggu-tunggu oleh rakyat iaitu proses mengundi. Okey, proses mengundilah di sini kita akan tengok siapa yang
banyak dapat undian. Siapa yang dapat banyak raih undian lah. Okay, so rakyat akan turun padang. Diorang akan keluarkan undi mereka lah. Okay, dan mereka undi ni adalah undi rahsia. Okay, undi ni undi rahsia. Dan setiap calon mereka tidak diorang perlu memilih lah, okay, secara sukarela. Okay, maksudnya tanpa paksaan oleh mana-mana calon, diorang perlu pilih secara sukarela. Mana yang mereka rasa terbaik, diorang undilah. Okay, sebab undi ni adalah undi rahsia. Dan bila sudah selesai proses mengundi, barulah proses pengiraan undi dilakukan. Okay, dalam proses inilah akan menentukan siapa yang akan mentadbir, siapa yang akan dapat undian banyak, kerusi banyak yang menang, dapat majority, diorang akan undi. Okay, majority ni maksudnya kalau macam contoh, ada 100, okay, ada 100 kerusi yang dipertandingkan, jadi suatu parti tu untuk menang, dia perlu dapatkan majority mudah, bila mana dia dapat 53. Contoh, okay, sorry ya, 50 kan tadi, 50 kerusi. Jadi untuk dapatkan majority mudah, dia perlu menang half. Okay, half ni bukanlah half sangat, dia lebih daripada half. Dia perlu dapatkan 26 kerusi. Okay, dia perlu menang 26 kerusi untuk mendapatkan majority mudah. Okay, dia tidak boleh dapat 25. Okay, kalau 25 ni dia ibarat win-win lah, sama. Okay, dia draw. Okay, dia perlu dapat lebih. Okay, untuk dapatkan majority mudah. Okay, so beginilah pengiraan dia. Okay, ini saja secara ringkas lah. Okay, secara ringkas. Dan ini adalah, perlu ingatkan sekali lagi, ini adalah proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan, iaitu pilihan raya yang pertama diadakan, okay, di Persekutuan Tanah Melayu. Dan proses dia agak berbeza. Okay, agak berbeza dengan proses pilihan raya pada zaman sekarang, kerana zaman sekarang kita sudah ada SPR, okay, Suruhanjaya Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya ni yang bertanggungjawab untuk mengurus proses pilihan raya dari awal hingga ke akhir. Okay, tapi berbeza sedikitlah dari segi proses macam penamaan calon, pendaftaran pengundi, kempen, semua sama. Okay, dia masih juga diadakan sehingga ke hari ini. Okay, dan syarat dia pun berbeza. Okay, berbeza sedikit. Okay, tetapi masih samalah. Okay, antara dia umur ni pun masih sama. Mestilah berumur 21 tahun ke atas. Macam tu. Okay. So, ini sedikitlah tentang pilihan raya. Okay, so ada apa-apa soalan? Okay, kalau ada apa-apa soalan ataupun confusion, apa-apa yang kamu mau tanya, jangan segan dialu-alukan untuk drop kamu punya pertanyaan di ruangan komen di bawah. So, itu saja untuk kelas kita hari ini tentang bab 8 pilihan raya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam sesi live seterusnya. So, diharap kamu dapat manfaatkan apa yang cikgu bincangkan pada malam ini. So, kalau macam kamu masih berada dalam kekeliruan, kamu boleh tanya. Jangan lupa, jangan malu untuk bertanya. Dan jangan lupa untuk like dan share kepada kawan-kawan kamu. Okay, kerana live ni akan di-save. Dan kalau macam kamu ada terlepas ataupun kamu baru join masa pertengahan live kita, kamu boleh tengok semula pada bila-bila masa di page A+ New Zealand. Dan untuk sesiapa yang belum join kelas online TANS kami, kamu boleh berhubung melalui tim kami di talian 01281555042. Okey, kamu boleh direct messenger ataupun kamu boleh berhubung melalui WhatsApp. Okey, sekian dahulu, itu saja untuk kelas kita hari ini. Bertemu lagi kita pada sesi kelas akan datang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.